Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wa ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita di dalam kitab Bahrul Madhi. Kitab nama dia Bahrul Madhi, Lautan Madu Ilmu. Pada hari ini 5 hari bulan 10 2020, kita sudah masuk ke siri yang ke-35. Untuk rekod hari ini, kes sepanjang COVID-19 mari Malaysia ni di antara yang tertinggi ni. Hari ini kita sudah ada 432 kes. Maka muslimin dan semat, kita perbanyakkanlah doa kepada Allah Azza wa Jalla. Doa yang telah kita ajar, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Baca sentiasa doa ni. Kemudian kita baca pagi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca sentiasalah pagi 3 kali, petang 3 kali. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Kita tidak tahu siapa nak kena, orang besar ke orang kecil. Kalau dia jumpa dengan dia mari. Jadi COVID ni bagi tak nampak. Dia tidak seperti macam takut harimau, takut ke gajah. Ni maksud jenis takut orang tak nampak berapa. Sampai peringkat kita pun tak tahu nak buat apa dah. Waktu duduk dekat-dekat, makan boleh dekat, waktu nak semaya kena jauh. Jadi alhamdulillah lah, kata di para pengkaji, sehingga setakat ini tidak ada lagi kluster masjid, tak ada. Kluster masjid tak ada. Kluster lain ada. Jadi alhamdulillah, kita doakan supaya masjid tidak menjadi tempat fitnah kepada masyarakat. Jadi alhamdulillah, kita teruskan pengajian kita dalam Kitabul Taharah, babu ma jaa fil mar'ati tara fil manami misla ma yara ar-rajul. Bab yang ke-458, bab yang telah datang ia pada perempuan yang melihat dalam mimpinya sebagai barang yang melihat laki-laki. Itu bahasa dia. Bahasa kitanya, bab orang perempuan bermimpi. Mimpi melakukan persetubuhan sebagaimana orang laki-laki juga bermimpi. Jadi apakah hukum orang laki-laki bermimpi? Kita tahu dah kan. Kalau keluar mani kena mandi. Yang perempuan ni macam mana? Kata di mu'alif, ketahuilah wahai saudaraku, adalah perempuan itu apabila mimpi jima, apakah hukumnya? Adakah ia seperti hukum laki-laki? Pasal pelik sikit lah. Jadi orang perempuan mari tanya Nabi SAW tentang hukum ini. Maka masalah ini telah lalu ia lihat pada masalah nombor 420 dan 424 tentang mimpi laki-laki. Orang laki-laki kalau dia bermimpi keluar mani, maka wajiblah dia mandi. Yang perempuan macam mana? Maka sekarang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi akan hadis yang cukup puas hati. Masya Allah. Mana hadis ni detail sangatlah. Mana orang panggil terlalu teliti soalan dia tu. Mana puas hati kita dengar. Menunjukkan perempuan mimpi keluar mani itu wajib mandi. Jadi kalau perempuan keluar mimpi juga macam laki-laki, maka wajiblah dia kena apa? Kena mandi. Tengok demikian bunyi hadisnya. Tengok hadis nombor 102. Dalam kitab nombor hadis 102. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, Ja'at Ummu Sulaim bintu Milhan
radhiyallahu anha ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haqq, hal 'ala al-mar'ati ta'ni ghusla. Yani ta'ni tu tengok dia tak dalam kurungan, maknanya huraian tu, bukan hak asal dia. Hal 'ala al-mar'ati idza ra'at fil manami misla ma yara ar-rajul? Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am, idza hiya ra'atil ma' faltaghtasil. Qalat Ummu Salamah, qultu laha fadahtin nisa ya Umma Sulaim. Fadahtin nisa ya Umma Sulaim. Tengok terjemahan dia. Hadis ni panjang lagi cerita dia. Kita akan masuk huraian. Diriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ni isteri Nabi. Katanya telah datang ibu Sayyidina Anas bin Malik. Mu Anas, nama dia Ummu Sulaim. Gelaran dia tu Ummu Sulaim binti Milhan. Ummu Sulaim binti Milhan. Jadi Ummu Sulaim ni cerdik ke dia kan? Dia ni ibu kepada Anas bin Malik, isteri kepada Talhah bin Ubaidillah. Nikah lain lah tu. Ummu Sulaim radhiyallahu an jami'. Dia mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana bertanyakan hukum perempuan mimpi jima'. Tapi dia mula dengan muqaddimah dia menarik. Qalat ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haqq. Masya-Allah. Inna Allah la yastahi minal haqq. Wahai Rasulullah, bahawasanya Allah Ta'ala tidak malu ia daripada yang hak. Allah Ta'ala tak malu menyatakan yang benar. Yakni kalau ada perkara malu menzahirkan serta berhajat kepada menunjukkannya, berhajat kepada pedoman macam mana kita nak selesai, tiadalah Allah Ta'ala berhenti menunjukkan daripada perkara yang mustahak ditunjukkan itu. Itu huraian dia lah, kata-kata daripada Ummu Sulaim. Mana Ummu Sulaim dia cerdik, dia mari bagi muqaddimah dulu. Bagi muqaddimah dulu kan. Apa dia tanya? Maka demikianlah jua hamba. Jadi saya pun tiada sigia hamba diam daripada bertanya perkara yang patut hamba tanya. Walau kana, tengok Arab Tok Syekh ni dia capung Arab. Walau kana. Bahasa Melayu betulnya walaupun. Kana tu bahasa Arab tu, walau kana. Walaupun perkara itu malu untuk mengeluarkannya sekalipun. Soalan gini ni malu, tapi apa boleh buat, saya kena tanya kan. Maka dia pun nak tanya. Apa katanya ya Rasulullah? Hal 'alal mar'ati al-ghusl. Adakah wajib atas perempuan itu mandi apabila melihat ia dalam mimpinya seumpama barang yang melihat orang laki-laki, yakni jima'? Kalau orang perempuan ni mimpi jima', macam mana? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, na'am, idza hiya ra'atil ma' fil manami faltaghtasil. Katanya na'am. Na'am itu makna ya, betul. Kita kena belajar Arab dengan kita ni. Tak usah banyak guna Arab kan. Apabila ia melihat akan air maninya keluar, maka hendaklah dia mandi. Bila dia tengok mani ada, dia kena mandi. Dan jikalau tiada keluar zahir, tak keluar di luar, apa jadi? Tiada wajib mandi. Makna illahnya, dalam bahasa Arab kata illah, makna sebab kena mandi tu bila mani tu keluar di luar daripada kawasan dia, mana keluar luar lah, macam orang laki-laki juga. Qalat Ummu Salamah. Ummu Salamah pun macam marah lah juga soalan ni kan. Qalat qultu laha fadahtin nisa ya Umma Sulaim.
Ummu Salamah kataku baginya, sudahlah engkau buka keaiban perempuan Ummu Sulaim. Mu ni mari duk buka rahsia perempuan, main mimpi-mimpi ni. Apakah cakapmu itu, adakah perempuan sebagai laki-laki? Sungguhnya engkau buka keaiban perempuan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kata di siapa? Kata di Ummu Sulaim menegur, maaf, kata Ummu Salamah menegur Ummu Sulaim. Mana Ummu Sulaim ni berani. Dia mari dengan muqaddimah innallaha la yastahyi. Mu ni apalah Ummu Sulaim? Siapa dia kata? Betul balik. Yang kata ni Ummu Salamah. Kata kepada siapa? Ummu Sulaim. Baik. Dalam riwayat lain, tandanya. Dalam Tuan Syekh kita kata, dalam Sahih Muslim, tengok dalam Sahih Muslim, ketika Ummu Sulaim datang tadi, wa Aisyatu indahu. Ummu Salamah ada, Ummu Sulaim mari tanya soalan, Aisyah ada dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ni. Dalam Sahih Muslim ada menyebut panjang lagi hadis ni. Jadi Aisyah ada dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya. Ummu Sulaim tanya. Dan katanya telah marah Siti Aisyah akan Ummu Sulaim membuka keaiban perempuan, dikatakan ada mimpi jima seperti laki-laki. Ni kata-kata Aisyah dalam Sahih Muslim, ya Umma Sulaim fadahtin nisa taribat yaminuki. Hei Ummu Sulaim, mu ni malu orang perempuan lah. Jadi gitulah macam Aisyah marah sikit. Taribat yaminuki itu bahasa orang Arab, dia panggil bahasa marah, dia kata gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Aisyah. Nabi pula marah kepada Aisyah. Bal anti fataribat yaminuki. Maulah Aisyah, apa masalahnya dia? Tengok di dalam hadis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, biarkan dia bertanya hukum Allah. Kenapa marah Aisyah? Biarkan. Sebab apa? Ya Ummu Sulaim, na'am iza ra'atil ma, dalam riwayat ini Nabi kata fabima yushbihu al-walad. Fabima yushbihu al-walad. Dan lagi dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahsia perempuan dalam hadis Aisyah tadi. Nabi kata fabima yushbihul walad. Faqalat hal atahtalimul mar'ah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabima yushbihul walad. Adakah anak menyerupai ibunya jika tiada perempuan itu lebih ingin daripada laki-laki? Nabi kata macam mana anak boleh serupa dengan ayah? Macam mana anak boleh serupa dengan ibu? Itu soalan. Baiklah. Selesai dah kita daripada matan hadis. Hadisnya Ummu Salamah pun tegur Ummu Sulaim, Aisyah tegur Ummu Sulaim, tapi Nabi kita tegur balik Aisyah. Dia kata ya Aisyah, bal anti taribat yabinuki fa bima yushbihul walad. Bagaimana anak nak serupa ibu ataupun anak menyerupai bapa? Itu dia kata buka rahsia. Jadi tengok dalam syarah, dan lagi dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahsia perempuan sebenarnya, adakah anak menyerupai ibunya jika tiada perempuan itu lebih ingin daripada laki-laki, iaitu apabila perempuan itu kena jima. Maaflah bahasa kita ni dia direct supaya dia tidak orang panggil duk main sendu-sendu payah. Apabila perempuan itu kena jima, maka sudahlah inginnya bukan main-main, sehingga ingin lagi. Maka keluar maninya menghapusi mani suaminya. Mana orang perempuan dulu. Maka jadilah anaknya serupa ibunya. Dan apabila mani suaminya mengatasi mani isterinya, menyerupailah anaknya serupa bapaknya. Hadis ini, satu hadis di sini, satu lagi hadis yang ditanya oleh puak-puak Arab ni, mari tanya, orang Yahudi suruh tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda kenabian. Dia mari tanya, apakah permulaan makanan ahli syurga? Kan? Kemudian kenapa di antara tanda-tanda kiamat, tanda besar kiamat? Anak Nabi jawab, makanan ahli syurga tu ziyadatu kabidil hud, tambahan hati ikan.
Permulaan alamat kiamat, api keluar daripada Yaman halau orang kepada Syam. Kemudian soalan yang ketiga sama dengan soalan ni. Sama dengan hadis ni, dia kata macam mana anak boleh serupa ayah, sekali boleh serupa ibu. Maka Nabi kita jawab, apabila hak ayah tu mengatasi hak ibu, mana ayah dia kuat lagi, maka anak dia serupa abah. Kalau ibu dulu, ibu lebih kuat, maka jadi macam mak. Malam ni boleh klik cek tengok. Berapa anak kita hak serupa mak, hak umi, berapa hak serupa abah. Boleh tahu ketika tu siapa dia hero. Tidak main-main hadis ni. Nak kata apa? Hadis Ummu Sulaim tadi dikeluar juga oleh Imam Bukhari dan dikeluar oleh Imam Muslim selain daripada Imam Tirmizi. Tirmizi kata bermula hadis Ummu Salamah ini ialah hadis hasan lagi sahih. Tanda tuan-tuan, hadis ini juga telah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Sesalah masalah kita pergi kepada masalah kitab. Kalau tidak, tak jalan kita. Masalah nombor 459. Masalah mimpi perempuan berjunub, apakah hukumnya? Apa hukum? Tadi hadis ada jelas. Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, dan sebagaimana dalam hadis pada masalah 458, itulah pandangan, kalau ditulis perkataan, maknanya pandangan. Tulis pandangan sekalian fuqaha. Maknanya ulama-ulama fiqh kata macam tu belaka. Kalau orang perempuan mimpi basah, maka dia kena mandi. Bahawasanya perempuan itu apabila melihat ia dalam mimpinya akan seumpama melihat laki-laki, yakni berjunub dengan mimpi, kemudian keluar maninya, wajiblah atasnya mandi. Dan dengan dialah, mana dengan pandangan inilah yang dibawa dia pakai oleh Sufyanus Tsauri dan Imam Asy-Syafi'i. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ummu Sulaim dan Khawlah dan Sayyidah Aisyah dan Anas. Mana ada 4 hadis dalam masalah ini. Masalah 460, masalah mandi junub dan yang mewajibkannya. Ini perbahasan sikit ni. Sebab apa kena mandi junub? Gitu. Tanda buka minda sikit. Perbahasan para ulama dalam masalah ini agak orang panggil agak halus. Dia kata kenapa kita kena mandi junub? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan pada hadis dalam masalah ini, masalah 442 ini dan lainnya daripada beberapa hadis dalam Sahih Muslim menunjukkan bahawasanya mandi junub itu tiada dituntut dengan serta-merta. Tidak tuntut serta-merta. Maknanya kalau berjunub di awal malam, boleh kita mandi sampai subuh esok, tak apa. Cuma ingatlah adab yang kita telah belajar dulu, sekurang-kurangnya kalau nak tidur, pergi basuh dan berwudu, ambil wudu. Mana tidak dituntut serta-merta, bahkan boleh berlapang, mana boleh tangguhkan seseorang itu hingga waktu mendirikan solat. Bila nak semaya, maka wajib dia kena mandi. Maka ini hukum dengan ijma' umat Islam. Sepakat umat Islam bahawa hukum kita duduk di sini. Dan sungguhnya telah bersalah-salahan, telah berbeza pandangan ashab kita, ulama mazhab Syafi'i, pada yang mewajibkan bagi mandi junub itu. Apa sebab kena mandi? Tanda di kitab, ulama berbeza pandangan tentang illah. Dalam bahasa kita dia panggil illah, yakni sebab kita kena mandi itu kenapa? Adakah kerana ia hasil kerana junubnya dengan sebab bertemu 2 khitan? 1. Atau dengan sebab keluar mani? 2. Atau dengan sebab mau mendirikan solat? 3. Ataupun dengan sebab hasil junub serta mendirikan solat? 4. Ini perbahasan lah. Kalau nak kira hak wajib mandi tu wajib dah. Cuma kita nak detailkan mengapa sebab. Nak tahu sebab. Maka padanya 3 wajah. Makna 3 pandangan ulama mazhab Syafi'i. Satu daripadanya berkata, kumpulan yang pertama kata, wajib ia mandi dengan sebab junub. Sebab dia berjunub, wajib mandi. Maka mereka yang berkata wajib ia dengan sebab junub, berkatalah ia, wajib itu ialah sebagai wajib yang diberi kelapangan. Maknanya diberi masa tempoh. Bukan kata sudah tu pergi mandi selalu. Tak apa. Nak tunggu sampai pagi esok boleh.
Dan begitu juga bersalah-salahan mereka itu pada yang mewajibkan wuduk. Wuduk wajib tu kerana itu juga. Dan begitu juga bersalah-salah mereka itu pada yang mewajibkan bagi mandi haid. Sebab apa kena mandi? Sebab haid ke sebab adakah ia dengan sebab keluar darah atau dengan sebab putus darah? Sebab darah berhenti kena mandi ataupun sebab darah tu keluar kena mandi. Kita kata dua-dua tu kata di para ulama al-musyahah. La musyahah maknanya kalau kata sebab mandi, sebab keluar darah, tak boleh mandi juga selagi darah tak berhenti. Kalau kata sebab darah berhenti dah boleh mandi, memang begitu dah. Jadi kata itu perbahasan ulama nak menunjukkan dia panggil ceria minda. Ceria minda. Cuma ada sebablah juga. Ulama berbeza pandangan tentang masalah talak. Al-qur' salasata quru' haid ataupun suci. Itu perbahasan panjang. Kita tunggu dalam bab dia nanti insya-Allah. Bahas ini tak gerak kita. Masalah 461 bertanya masalah oleh perempuan. Tanda ni. Hukum wanita bertanya masalah kepada guru dia yang laki-laki. Macam mana? Wahai saudaraku, dalam hadis dalam masalah 458 itu perempuan Ummu Sulaim radhiyallahu anha bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan perkara hal wanita yang malu kaum perempuan membukanya dan mengeluarkannya. Dengan sebab itu dia mula pertanyaan dengan minta uzur dengan katanya innallaha la yastahyi minal haq, bahawa Allah Taala tidak malu untuk menerangkan perkara yang benar. Maka saya juga tidak malu untuk bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Betul, itu mukadimah dia tu. Baik. Kata Imam Nawawi, jawapan dia daripada Imam Nawawi, dan pada hadis yang sepotong ini menunjukkan bahawasanya sayyidah, awana sayyidah sepatutnya sayyidah bagi orang yang kena tanya oleh perempuan itu akan satu masalahnya, maka janganlah ia menegah perempuan itu bertanya kerana malu menyebutnya dan mengkhabarkannya. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan pada hadis ini, hadis Ummu Sulaim mari tanya Nabi ini innallaha la yastahyi ini menunjukkan bahawasanya sayyidah sepatutnya bagi orang yang kena tanya oleh seorang perempuan akan satu masalahnya, maka janganlah ia menegah perempuan itu bertanya kerana malu untuk menyebutnya dan mengkhabarkannya. Bila orang pernah tanya masalah, jangan tanya, sensitif ni. Biar dia tanya soalan. Boleh jadi dia tak jumpa ustazah nak tanya. Kebetulan pula waktu tu waktu kuliah ustaz yang laki-laki. Jadi dia tanyalah soalan, nak tunggu sampai minggu depan baru mari ustazah, lambat. Maka dia tanya. Kerana bahawasanya demikian itu bukannya malu hakiki. Malu betul-betul ni, malu tak kena bertempat. Kalau kita tak tahu masalah, tak mau tanya kerana malu, itu tidak betul nama dia. Sesungguhnya malu itu baik semuanya. Malu itu baik. Tapi malu bertanya dalam perkara yang kita tidak tahu, itu tidak tepat. Awak faham tak ustaz kata tadi? Tak faham. Kenapa tak tanya? Malu. Kita kata itu bukan kena tempat. Hak malu ni macam mana? Kenapa awak tak pergi majlis pesta lompat-lompat? Saya malu nak pergi. Malu ke siapa? Malu ke Allah. Itu tempat maksiat. Malu tak pergi kenapa? Malu kepada masyarakat. Sebab jadi itu dia panggil malu yang dipuji. Malu nak buat maksiat, itu dia puji. Malu tanya hukum yang kita tak tahu, itu dikeji. Malu apa lagi tu? Kan? Dan pula tiada datang melainkan ada kebaikannya. Jadi kalau kita malu kena pada tempat, itu kebaikan. Tetapi menahankan bertanya, menegah orang perempuan bertanya pada semacam hadis pada masalah itu, tiadalah ia baik sekali-kali, bahkan ialah mendatangkan mudarat pula. Maka bagaimanalah pula hendak memalukannya. Jadi tak boleh. Mana kalau masalah ni masalah yang besar yang perlu ditanya oleh wanita, kita kalau ada kita boleh jawab. Kalau tak boleh jawab, kita kata minta maaf.
pergi tanyalah orang-orang yang lebih alim pada saya, ataupun masalah ini terlalu mendalam, saya tanya ustazah yang berdekatan. Itu lebih baik. Sebab kadang-kadang kita pun iyalah benda-benda yang terlalu detail sangat kekok juga kan. Macam ada orang perempuan mari tanya tentang apa yang patut dia buat selepas tamat haid. Maka Nabi SAW kata, lepas pada mandi, ambil kustin, ambil satu cebis daripada kapas, letak dia punya wangian, kemudian letak di tempat keluar haid tu. Jadi perempuan ni tak faham. Dia tanya lagi, merah muka Nabi. Nabi ni malu orangnya. Maka Aisyah radhiyallahu tarik tangan dia. Mari aku bagi tahu. Itu dipanggil ada benda-benda yang terlalu detail sangat. Jadi itu elok sama-sama wanita lah memberi jawapan. Ana ikut beberapa persidangan rasmi peringkat negara. Bila mari ke isu sensitif macam ni, dia suruh wanita bentang. Depan dia semua ustaz-ustaz laki-laki, ada juga ustaz yang perempuan dalam muzakarah, dia panggil muzakarah haji. Dia pun duk cerita tentang bagaimana cerita bab yang kita bincang dalam siri lepas, masalah lembapan farad wanita tu. Kita kata Masya Allah, depan orang laki-laki wanita bentak, ini dipanggil dalam masalah muru'ah, tidak kena pada tempat. Jadi kita kena pilih-pilih juga. Bukan semua wanita patut duk sengih itu cerita. Bagilah orang laki-laki, walaupun masalah wanita, tapi cara olahan tu nampak tidak begitu sopan. Baiklah, tamaklah kita dalam bab hukum wanita lihat air mani keluar, bermimpi tengok mani seperti orang laki-laki. Tamaklah kita. Kita berpindah kepada satu bab lain pula. Babun fir rajuli yastadfi bil mar'ati ba'dal ghusli. Tanda ni. Nombor 462, bab pada menyatakan seorang lelaki berdakap. Kita suka benar terjemahan tu ayah kita ni Al-Marwawi. Dia tak selindur, dia direct. Kalau kita kata gak duduk bertempek lah, duduk lepas pada mandi junub, isteri dia tak mandi lagi. Suami dia sejuk, lagi dia tepek pula dengan bini. Macam mana? Itu soalan dia nya. Bab pada menyatakan laki-laki pergi duduk memanaskan tubuhnya, berdakak dengan isterinya, kemudian daripada mandi junubnya. Bini dia tak mandi lagi, dia mandi dulu. Macam mana keadaan? Soalan. Ketahuilah wahai saudaraku, orang yang telah berjima dengan isterinya, maka laki-laki atau perempuan mandi dahulu. Sama ada isteri dia pergi mandi dulu, atau cik abang dia pergi mandi dulu. Kemudian balik tidur, berdakak atau berhimpit. Orang Kelantan kata duk tepek, dua tu. Yakni dengan yang belum mandi. Apakah hukum? Maka iaitu harus jua, tak ada masalah. Walaupun tidak mandi, tapi pergilah basuh-basuh, ambil wuduk kan, ambil sunnah yang kita belajar dalam siri yang lepas. Jangan pakai tidur keroh gitu ya. Cuma dia tak mau mandi, dia kata aku mandi esok lah kan. Mana dalil yang mengatakan harus? Kerana hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, inilah yang menjadi dalilnya. Katanya, tengok hadis nombor 103. An Aisyata qalat, rubbama ightasala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-janabati thumma jaa fastadfa'a bi. Betul dia punya dia tulis itu fastadfa'ani kan. Tapi dalam riwayat yang anda tengok dalam kitab lain ditulis fastadfa'a bi. Fastadfa'a bi. Fadamamtuhu ilayya wa lam aghtasil. Fadamamtuhu ilayya wa lam aghtasil. Tengok terjemahan dia. Diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, katanya rubbama ightasala Nabi, ada kalanya. Tengok dia tulis itu berkatanya berkali-kali mandi. Hak sebenarnya kata rubbama, mungkin Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mandi dari sebab berjunubnya. Mana Nabi kita berjunub, dia pergi mandi dulu.
Kemudian daripada suci ia daripada junubnya dengan mandi, datanglah ia kembali mendapatkanku tidur. Jadi Nabi pun pergi tidur balik dekat dengan isteri dia. Maka menghimpit dan mendakap ia akan daku, maka aku peluk akan dia kepadaku, padahalnya aku belum mandi junub lagi. Ini hadis ni agak orang panggil detail lah tu. Cuma ada masalah sikit. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis ini laisa bi isnadihi bas. Tiada apa salah isnadnya. Itu penilaian Imam At-Tirmizi. Tetapi syarih kepada Tirmizi, tanda tuan, nama dia Syekh Ibnul Arabi. Ibnul Arabi dengan ada alif lam. Orang duduk cakap sekarang ini Ibnu Arabi, itu tak ada alif lam. Itu lain. Itu ahli sufi yang pelik kan. Hak ni Ibnul Arabi Al-Maliki, seorang ulama hadis dan juga tafsir. Ada tafsir di Ahkamul Quran. Dalam kitab di Airatul Ahwazi, syarah kepada Tirmizi, dia kata hadis ini lam yasih. Hadis ini tidak sahih. Jadi hadis ini tak sahih. Dan muhakkik kepada Sunan Tirmizi juga mengatakan hadis ini dhaif. Mana dari sudut sanadnya hadis ini dhaif. Tapi bagaimana juga pandangan ulama dalam masalah ini? Tengok. Masalah 463, tidur berdakap dengan isteri yang belum mandi junub, apa hukumnya? Kata Imam Abu Isa, dan seperti dalam hadis pada masalah 462, itulah perkataan, itulah pandangan bukan seorang daripada ahli ilm, daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, bahawasanya seorang laki-laki apabila sudah mandi, maka tiada mengapa ia berhimpit dan berdakap dengan isterinya dan tidur sertanya sebelum isterinya mandi, tidak jadi masalah. Dan dengan dialah, dengan pandangan yang kata tak masalah inilah, berkata Sufyanus Tsauri dan Imam Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq rahimahumullah, intaha. Maka tiadalah seorang mendatangkan sangka perempuan yang belum mandi itu najis. Tak ada orang kata. Tak ada orang kata perempuan yang tak mandi lagi tu najis, sampai suami dia yang sudah mandi jangan duduk dekat dia. Pergi letak batang golek tengah, tidur. La, itu tidak ada. Maknanya tidak ada. Cuma seperti yang telah kita bincangkan tadi, iaitu SOP berjunub itu kena ikutlah, kan? Pergi basuh dulu, lepas tu ambil wuduk, lepas tu pakat mari tidur. Tak mau mandi lagi tak apa. Kalau tak basuh pun gitulah, tidak jadi masalah. Pagi esok basuh, kan? Yang pentingnya, yang sunnahnya seperti itu. Sama ada kita basuh dengan wuduk ataupun kita mandi. Dan orang sebelah tak mandi, tidak jadi masalah. Besok tak payah mandi lain, besok basuh tempat yang tertentu dan kita berwuduk balik. Alhamdulillah. Tamatlah perbincangan kita. Kita pergi kepada satu lagi masalah. Babut tayammum lil junub idza lam yajidil ma. Masalah 464, bab pada menyatakan tayamum bagi orang berjunub apabila tiada didapati air. Ini penting ni. Orang ni berjunub, kalau setakat ambil wuduk tak ada air, tayamum kita tahu dah kan. Orang yang tak ada air dengan kerana junub, tapi air tak ada, buka-buka paip nak mandi, Masya Allah tidak ada. Air dalam tempayan simpanan juga tidak ada. Hujan pun tak ada, tak ada. Macam nak buat? Tengok. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, seorang yang junub, yakni dengan kerana jima atau kerana keluar mani sahaja, dengan bermimpi dengan sendiri, dan juga orang haid dan nifas yang telah tamat dia punya tempoh, hendak bersuci daripada hadas besarnya kerana menunaikan fardu sembahyang dan seumpamanya, maka tiada didapatinya air, maka harus bertayamum sebagaimana hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Demikian bunyinya. Tengok nombor hadis 104. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sa'id at-tayyib
tahurul muslim wa illam yajidil ma'a 10 sinin fa idza wajadal ma'a falyumissahu bis basyaratah fa inna dzalika khairun. Qala Tirmizi hadisun hasanun sahih. Maksudnya daripada Abu Zar radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahawasanya as-sa'id. As-sa'id, apa benda sa'id? Yakni tanah. Dalam kitab kita ni tanah. Dalam fiqh Syafi'i tanah saja. Tanah yang ada debu. Tapi Tuan Syekh kita ni membuka ruang yang lebih luas sikit dari pandangan ulama lain. Dia kata yakni tanah yang atau barang di atas muka bumi daripada batu atau tanah atau lainnya. Makna sa'id itu bukan sekat tanah berdebu, tanah kor yang debu saja. Benda-benda lain pun tak apa, asalkan ada debu. Asal ada debu kan. Yang tayyib, mana apa yang tayyib? Yang suci atau yang halal ialah menjadi pencuci orang Islam. Dan jika tiada dapatinya air 10 tahun sekalipun, Masya Allah, 10 tahun tak ada air, kita boleh gunakan debu tanah kita tadi untuk bertaharah. Maka apabila dapatinya air, maka hendaklah sentuhkan dia, yakni mandikan dia akan kulit badannya, maka bahawasanya demikian itu lebih baik. Jadi kalau ada air tak boleh gunalah debu, kena mandilah kita. Wa qala Mahmud fi hadisihi, dan telah berkata Mahmud bin Ghailan, siapa dia? Guru kepada Imam Tirmizi dalam hadisnya. Dia kata inna as-sa'id at-tayyib wudu'a al-muslim. Pada hadisnya bahawasanya tanah yang suci itu menepati ia tempat wuduk orang muslim. Mana tanah itu ganti daripada wuduk. Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abu Hurairah dan Abdullah bin Amru dan Imran bin Husain, dan inilah hadis hasan lagi sahih. Tanda para jemaah, Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan sanad dia sahih, dan juga dalam Tahqiq As-Sunan juga sanad dia sahih. Jadi hadis ini jelas, debu ganti daripada air. Cuma dalam perbahasan ulama ni ada panjang pula. Kita tengok secara ringkas. Masalah 465, tayamum bagi orang junub itu dan hukumnya. Apakah hukum? Kata Imam Abu Isa At-Tirmizi, dan seperti dalam hadis pada masalah 464 itulah perkataan sekalian, pandangan sekalian fuqaha, bahawasanya orang yang berjunub dan orang yang haid apabila tiada didapatinya air, nascaya tayamum keduanya dan sembahyang. Boleh kita tayamum, salat. Dan riwayat daripada Ibnu Mas'ud, ada pandangan, satu riwayat daripada Ibnu Mas'ud, tanda ini riwayat kedua, pandangan kedua, bahawasanya adalah ia tiada memikirkan, tiada berpendapat tayamum bagi orang junub. Ibnu Mas'ud kata tak boleh tayamum orang junub, kena cari air juga. Dan jika tiada dapat air sekalipun. Dan diriwayat daripada Ibnu Mas'ud bahawasanya rujuk ia daripada pandangan tersebut. Kata alhamdulillah, Ibnu Mas'ud akhirnya dia tarik balik pandangan itu, dia tinggalkan. Maka katanya baratayamum seorang itu apabila tiada dapati air. Dan dengan pandangan inilah berkata Sufyanus Tsauri, Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Majoriti ulama kata tayamum untuk orang berjunub boleh kalau tak ada air. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, telah ijma' sekalian ahli masa ini. Jadi ulama-ulama lepas pada zaman sahabat yang ada khilaf tadi tu semua sepakat. Dan mereka yang dahulu daripadanya atas bahawasanya harus bagi seorang itu tayamum kerana junub dan haid dan nifas. Maka tiada menyalahi seorang daripada khalaf dan salaf, semua ulama dulu dan kemudian, melainkan barang yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma,
Ia mengatakan bahawa dua sahabat ini fatwa tak boleh. Itu peringkat awal. Dan dihikayatkan seumpamanya daripada Syekh Ibrahim An-Nakhai, Imamut Tabi'in. Jadi Umar bin Mas'ud Nakhai kata tak boleh. Dan kata orang bahawasanya Sayyidina Umar dan Abdullah bin Mas'ud rujuk keduanya daripada pandangan yang tak boleh. Dan sungguhnya telah datang yang harus tayamum bagi orang junub itu beberapa hadis yang sahihah lagi masyhur, wallahu a'lam. Maknanya kesimpulannya, pandangan ulama salaf yang peringkat awal mengatakan junub tak boleh tayamum bagi orang junub itu, pandangan itu telah ditarik balik daripada Sayyidina Umar dan juga Abdullah bin Mas'ud. Kita kata alhamdulillah. Masalah 466. Tayamum junub kemudian dapat air. Macam mana? Masa saat ni tak ada air langsung, kering kontak, kita pakat tayamum lah kau. Sudah tayamum, Allahu Akbar maya. Tiba-tiba lori sampai depan masjid, air. Sudah, lori air mari, bagi air. Macam mana nak buat? Ini soalan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan apabila sembahyang orang yang junub itu dengan tayamum, tengah sembahyang, kemudian mendapat ia akan air, wajiblah atasnya mandi dengan ijma' ulama, melainkan barang yang telah menghikayat akan dia daripada Abi Salamah bin Amr Rahman, bahawasanya berkata ia tiada lazim akan dia. Jadi orang yang junub itu dengan tayamum, lepas tu mari air, kena mandi dulu. Maka ialah mazhab yang ditinggalkan dia. Mazhab Abu Salamah tadi tidak diambil kira. Dengan ijma' mereka yang dahulu daripadanya dan yang kemudian daripadanya. Dan dengan beberapa hadis yang masyhur pada suruh perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang berjunub dengan mandi apabila dapat air, seperti dalam hadis 464. Dalam masalah ini maknanya orang berjunub tadi kalau ada air kena pergi mandi balik, sebab dia tadi dia panggil darurat saja tu. Masalah 467. Masalah tayamum laki isteri yang sengaja berjunub. Macam mana? Tayamum laki isteri, suami isteri yang sengaja berjunub. Kata Imam Nawawi, dan harus bagi orang yang musafir dan orang yang memencil jauh daripada untanya dan lainnya daripada keduanya, bahawa jima' ia akan isterinya, dan jika adalah kedua-duanya itu ketiadaan air sekalipun. Masya Allah. Orang musafir ni biasa zaman dulu tak jumpa air, dia jalan di padang pasir. Air dalam botol dia tu untuk dia minum kalau mandi, nanti kering tengah jalan tak jumpa air, kan? Lepas tu dia pun sembunyi-sembunyi sikitlah jauh-jauh pada orang, nyejimuk tengah padang pasir. Ambil barakah situ contohnya. Kita kata itu, dalam kitab ni tak ada. Bagaimana? Maka membasuh keduanya akan faras keduanya dan tayamum dan sembahyang keduanya, dan memadai akan keduanya itu oleh tayamum itu, maka tiada perlu diulang salat itu apabila sudah membasuh kedua-duanya akan farasnya. Air ada tapi sikit, maka dia basuh faraj, lepas tu dia tayamum, dia solat. Maka jika tiada membasuh laki-laki akan zakarnya dan barang yang mengenai akan dia daripada basah farak perempuan, padahal sembahyang ia dengan tayamum atas halnya, maka padanya tafsil. Apa makna tafsil? Ada huraian, ada penjelasan, itu makna tafsil. Iaitu, jika dikatakan basah farak perempuan itu najis, saya lazim akan dia oleh sembahyangnya, hendak ulang akan sembahyangnya. Kalau orang pandangan dia kata basahan farak itu najis, kena ulang balik. Dan jika dikatakan tiada najis, maka tiada lazim akan dia mengulanginya, wallahu alam. Jadi kita dah bahas dalam sini dulu bahawa basahan farak perempuan itu tidak najis, kan? Masalah 468. Tayamum kerana junub dan niatnya. Macam mana kita nak niat tayamum untuk orang berjunub? Jaga-jaga wahai saudaraku.
Niat tayamum itu janganlah sekali-kali niatkan tayamum kerana mengangkat hadas. Jangan niat saja aku mengangkat hadas dengan tayamum. Dengan sebab bukan ia mengangkatkan hadas. Bahkan maulah ia berniat. Niat macam mana? Nawaitu tayammum listibahatis salah. Aku niat tayamum kerana mengharuskan solat. Kita niat kita tayamum ni kerana nak mengharuskan solat. Boleh. Ataupun niatkan nawaitu fardat tayamum. Aku berniat fardu tayamum. Tayamum ni fardu dia kena niat. Maka aku niat fardu tayamum. Jangan niat mengangkat hadas. Tulis para jemaah sekalian, ada khilaf ulama di sini tentang tayamum itu mengangkat hadas atau mengharuskan solat. Tulis. Hasil daripada dua isu ni besar dia punya kesan. Tengok. Melainkan pada mazhab Abu Hanifah mengatakan tayamum itu rafi', mengangkat hadas dengannya. Dan menempati tempat mandi ia pada mandi junub. Mana tayamum itu ganti mandi. Dan tempat wudu pada mengambil wudu. Mana bila kita tayamum itu ganti daripada wudu. Bila kita kata ganti, maka pengganti itu sama dengan yang diganti. Contohlah kita kata, kita buat satu majlis rasmi. Majlis rasmi ini dirasmikan oleh menteri. Menteri mari rasmi. Tiba-tiba menteri tak boleh mari. Ada masyarakat huzur apalah. Jangan duk kata menteri kena Covid. Nasallallahu salam ada. Menteri tak boleh mari, dia ganti timbalan. Bila timbalan mari, meresmikan majlis. Majlis tu jadi tak jadi? Jadi. Tak ada kata saya ni tak jadi, resmi ni kena mari semula pula. Awak majlis lain meleh kambing pula. Lah. Maka di situ para mazhab Abu Hanifah kata tayamum ganti daripada air, maka dia sama dengan hukum air. Maknanya kalau wudu sudah ganti wudu, kalau tayamum sudah ganti tayamum, maka hukumnya tayamum itu mengangkat hadas. Bila tayamum mengangkat hadas, hukum dia sama seperti wudu. Kita ambil tayamum, kita boleh solat maghrib. Lepas maghrib kita solat sunat. Masuk waktu isya, tak batal lagi tayamum kita. Boleh kita solat isya. Sebab kita seperti wudu. Tapi dalam fiqh Syafi'i, tengok. Kata Imam Nawawi, adapun hukum tayamum pada mazhab kita dan mazhab kebanyakan ulama bahawasanya tiadalah ia mengangkat hadas, bahkan dia mengharuskan solat saja. Tuan-tuan tulis, tayamum dia panggil mubih. Makna mubih itu mengharuskan solat, bukan rafi', mengangkat hadas. Itu perbezaan yang ketara. Jadi kalau dia harus je, gitulah. Nak maghrib kena ambil tayamum, nak semaya isya tayamum pula. Semaya sunat tak apa. Macam mana nak buat? Ketaklah. Kena ambil bila masuk waktu baru boleh ambil tayamum. Kan? Lepas tu batal cara masuk waktu lain tak boleh semaya dah fardu yang kedua. Jadi kalau kita pegang dengan pendapat Abu Hanifah yang mengatakan tayamum itu ganti daripada wudu, rafi' lil hadas, banyak masalah, menyelesaikan masalah kita. Pasal itulah bagi analah di zaman susahnya orang nak solat zaman kita gini, kita kata alhamdulillah tayamum itu rafi' lil hadas, mengangkat hadas. Sebab apa? Tak ada masalah lah kita, selagi dia tak batal wudu, dia solat maghrib isya boleh semaya, tak payah kita tepuk sekali lagi. Wallahu a'lam. Jadi dengan pendapat yang mengatakan tayamum itu mengharuskan solat, dia panggil mubih, maka harus dengan dia sembahyang satu fardu dan barang yang dikendaki daripada solat sunat. Dan tiada boleh dihimpunkan antara dua fardu dengan satu tayamum, tak boleh. Satu tayamum, satu fardu. Maka jika berniat ia akan tayamumnya sembahyang fardu, kita ambil tadi aku niat tayamum nak solat fardu, harus ia sembahyang satu fardu dan sunat. Dan jika berniat tayamum kerana sembahyang sunat, nescaya haruslah sembahyang sunat saja dan tiada harus sembahyang fardu. Jangan dia sempitlah dunia tu. Gini awak kecil, awak besar tak boleh pakai. Niat awak besar, awak kecil boleh ikut. Itu kaedah.
Dan harus bagi seorang sembahyang ia dengan tayamum yang satu atas beberapa jenazah. Solat jenazah tak apa, berapa orang mati pun, ya Allah. Dan harus bagi seorang sembahyang dengan tayamum yang satu akan satu fardu dan beberapa jenazah. Dan jangan tayamum seorang dahulu daripada masuk waktu salat. Untuk siapa? Untuk ulama Syafi'i yang mengatakan tayamum itu sekadar mengharuskan salat, bukan mengangkat hadas. Ulama Hanafi kata mengangkat hadas, maka bebaslah bagi dia berapa solat nak solat, masuk waktu tak masuk waktu, semua kita boleh ambil. Jawab dia at-tayammum ganti daripada wudu, maka hukumnya sama. Wallahu alam. Masalah yang terakhir dalam bab kita ini, masalah 469. Tayamum kerana lupu air dan pembatalnya. Kenapa awak tayamum? Tak ada air. Tadi kita buat contoh ni. Kita tengah nak solat tak ada air, cari semua air. Kita pun tayamum. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Dan apabila melihat orang yang tayamum kerana lupu air, lupu maknanya kerana tidak ada air. Kan kita dah bincang dulu tayamum ni ada dua sebab. Sebab yang pertama tak ada air. Sebab yang kedua tak boleh guna air. Doktor kata kalau guna air mungkin anggota kita ni jadi menanah, buruk, ya, jadi busuk, maka kita tak boleh guna. Orang yang tayamum kerana tidak ada air, lupa air, padahalnya ia dalam sembahyang. Sudah kita tayamum, kita bersolat, Allahu Akbar, nascaya tiada batal sembahyangnya, bahkan baginya bahawa menyempurna ia akan dia. Jadi kena sempurna balik solat kita. Bila kita dah tayamum, kita tengah solat, mari air, tak apa, teruskan. Tapi kalau baru nak solat, tak boleh. Kita baru nak solat, bila baru qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bunyi lori air, mari air, semua kena berhenti ambil wuduk dulu. Sebab belum solat lagi, belum mula lagi. Tapi kalau dah mula, teruskan. Ataupun dah siap dah. Assalamualaikum warahmatullahi, astaghfirullah, astagfirullah, mari air. Tak ada, tunggu mayasa, kata pula, ni kita sudah. Maka tiada batal sembahyangnya, bahkan baginya bahawa menyempurna ia akan dia, melainkan apabila adalah ia daripada mereka yang lazim akan dia mengulang sembahyangnya, maka bahawasanya sembahyang batal dengan melihat air. Siapa dia tadi? Tadi kita bincang tadi kan, orang yang kena ulang balik solat, orang yang ambil tayamum tak basuh dia punya farak dia dan sebagainya, maka orang itu kena ulang balik, berhenti, pergi basuh, mandi dulu. Lihat masalah nombor 467 dan 564. Wallahu a'lam. Tamatlah perbincangan kita. Alhamdulillah, kita akan sambung perbincangan kita dalam siri yang akan datang. Masalah 470, babun fil mustahadah, bab pada hukum wanita mustahadah. Ini penting ni. Kalau ada anak-anak perempuan, isteri-isteri kita, elok kita bawa mari belajar. Sebab bab mustahadah ni bagaimana? Kan? Mustahadah ni mana orang perempuan bukan haid, dia panggil mustahadah. Jadi panjang bab ni, kita tengoklah berapa siri yang kita patut bincangkan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.